Baiklah cikgu. Seterusnya ialah kandungan bab fail kuasa. Okey, dalam kandungan bab fail kuasa, yang pertama iaitu bab 1, iaitu pengenalan kepada fail kuasa pusat sumber sekolah. Di dalam pengenalan kepada fail kuasa pusat sumber sekolah, terdapat pendahuluan. Okay, kita tulis dulu ringkasan dia, pendahuluan dia tentang fail kuasa. Kemudian, apakah tujuan dia? Tujuan fail kuasa rujukan dan isi kandungan dia. Seterusnya, kepada prosedur pindaan. Okey, dalam bab 2 pula, kita lihat maklumat pusat sumber sekolah. Apa yang terkandung dalam pusat sumber sekolah? Iaitu kita akan terangkan tentang sejarah penubuhan sekolah. Sejarah penubuhan pusat sumber sekolah. Kemudian, di mana lokasi pusat sumber sekolah kita. Jadi, kita letakkan plan lantai dan lokasi. Ya. Jadi, kita pusat sumber ni ada di tingkat atas ke, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 8 ke, di blok mana. Lepas tu, kita sertakan pula plan lantai dia. Kedudukan perabot di dalam pusat sumber sekolah kita. Lepas tu, kita letakkan visi, misi pusat sumber sekolah, piagam, matlamat, objektif, fungsi dan peranan pusat sumber sekolah. Okey, setelah bab 2 selesai, kita lihat pada bab 3, iaitu jawatan kuasa pentadbiran pusat sumber sekolah. Okey, dalam jawatan kuasa pentadbiran, terdapat jawatan kuasa induk, jawatan kuasa kerja, jawatan kuasa nilam dan jawatan kuasa pengawas pusat sumber sekolah. Setiap jawatan kuasa ini perlu ada carta organisasi. Okay, kita buat carta organisasi. Kemudian, apakah tugas yang perlu dilaksanakan oleh setiap ahli jawatan kuasa tersebut? Apa peranan mereka? Okey, ini adalah contoh carta organisasi bagi ahli jawatan kuasa induk pusat sumber sekolah. Ianya dipengusikan oleh pengetua atau guru besar. Kemudian, timbalan pengusinya terdiri daripada PK. Kita lihat di sini PK Ham, PK Koko, PK tingkatan 6, PK petang atau penyelia petang. Dan seterusnya, GPM sebagai setiausaha dan di bawahnya adalah ahli jawatan kuasa yang lain, iaitu guru kanan mata pelajaran atau ketua panitia, guru perpustakaan, guru bahan bantu mengajar, setiausaha peperiksaan atau ketua bidang, setiausaha ladap, penyaras nilam, penyaras bestari ataupun ICT, guru kaunseling. Okey, di sini kita nampak garisan dot-dot Perasan dot-dot ini adalah dengan komuniti luar. Contohnya PIBG, jawatan kuasa setempat, atau JPN. Jadi mereka ini yang membantu memain peranan dalam pusat sumber sekolah. Ini pula adalah ahli jawatan kuasa pusat sumber sekolah, iaitu pentadbir, iaitu pengetua atau guru besar sebagai penasihat. Okey, pengusinya adalah PK1 ataupun PK pentadbiran dan kurikulum. Jika PK pentadbiran tak ada, ianya akan dijawat oleh PK Ham, PK Koko, PK tingkatan 6 dan penyelia petang. Tapi yang penting
ialah fikir, pentadbiran dan kurikulum. Sebab pusat sumber sekolah ini adalah dalam bidang kurikulum, akademik. Okey, seterusnya adalah seperti biasa GPM, dan ahli jawatankuasanya terdiri daripada guru bahan batu mengajar, guru perpustakaan, guru media, guru penjelas lestari, cikgu ICT dan penjelas nilam. Okey, seperti biasa, seandainya kalau ada pembantu perpustakaan, jadi ini tak semua yang ada ada setengah sekolah diminta AJKPIBG yang dibayar oleh sekolah untuk menjadi pembantu perpustakaan. Dan ada juga yang volunteer, sukarela menjadi pembantu perpustakaan. Dan ada juga yang mendapat dari peruntukan pembantu perpustakaan. Okay. Sebab itu saya buatkan dot di situ sebab tak semua sekolah ada pembantu perpustakaan. Dan kerjasama daripada komuniti setempat. Okey, di dalam jawatankuasa kerja ini terdapat pengawas pusat sumber sekolah. Sebab pengawas pusat sumber sekolah akan membantu GPM untuk menguruskan pusat sumber sekolah. Dia membantu, bukan dia yang melaksanakan, dia membantu dengan arahan daripada GPM. Okey, ini bab yang ketiga, iaitu pengawas pusat sumber sekolah. Okey, di dalam bab ini kita letakkan seperti biasa carta organisasi pengawas pusat sumber. Kemudian letakkan bagaimana prosedur pemilihan pengawas pusat sumber sekolah. Sebab setiap sekolah kadang-kadang cara pemilihannya berbeza. Yang ini adalah sebagai garis panduan kepada cikgu untuk membuat pemilihan. Mungkin cikgu akan mengadakan interview ataupun temu bual kepada pengawas pusat sumber sekolah tersebut. Kita nak tahu adakah dia layak, adakah dia sesuai untuk menjadi pengawas pusat sumber sekolah. Okey, kemudian adakah kita pusat sumber sekolah kita mengadakan pakaian seragam pengawas pusat sumber sekolah. Ini terpulang pada sekolah. Ada yang menggunakan warna pada pakaian mereka, ada yang menggunakan tali leher saja. Ini terpulang pada pihak sekolah yang menentukan. Kehadiran, kita lihat kehadiran murid bertugas. Senarai tugas mesti disediakan. Apakah tugasan pengawas pusat sumber sekolah? Kalau kita tak sediakan senarai tugas, jadi murid-murid ataupun pengawas pusat sumber sekolah datang, dia duduk kat kaunter untuk pinjam-meminjam saja. Ataupun dibersihkan dekat rak-rak tersebut. Jadi selain daripada situ, kita ajar mereka untuk memproses buku supaya mereka dapat ilmu dengan cara memproses buku, bagaimana nak label buku, bagaimana nak isikan dalam borang, nak chop pada buku. Jadi tugasan ini dapat meringankan tugasan GPM. Jadi beri kepercayaan kepada pengawas pusat sumber. Sebab tu kriteria pemilihan pusat sumber ni, pengawas pusat sumber ni amat penting supaya yang membantu kita adalah murid-murid yang terpilih, memang yang the best. Okey. Kemudian kita buat senarai semak. Okey, apa yang telah murid lakukan. Tugasan ni dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Lepas tu borang kebenaran ni adalah borang pelantikan. Kita menyediakan satu borang untuk murid isi, dan kita sertakan semasa kita hantar surat pelantikan murid. Setelah kita dapat surat pelantikan,
iaitu persetujuan, maksudnya persetujuan daripada ibu bapa. Barulah kita adakan satu majlis untuk memberikan watika pelantikan atau sijil pelantikan pengawas pusat sumber. Kita perlu adakan satu ikrar, ikrar pengawas pusat sumber. Semasa majlis pelantikan tersebut, murid-murid yang kita lantik akan berikrar untuk menjadi pengawas pusat sumber sekolah. Okey. Di dalam fail bab ini, kita perlu adakan sistem merit pengawas pusat sumber sekolah. Di sini bertujuan untuk menilai pengawas pusat sumber sekolah kita. Kadang-kadang ada yang saja nak jadi pengawas pusat sumber kerana glamour pakai baju seragam pengawas pusat sumber, tetapi malas nak bertugas. Jadi kita adakan sistem merit ni supaya kita berikan markah kepada mereka dari segi tugasan yang dilakukan. Adakah dia datang, dia hadir pada tarikh jadual yang ditetapkan, apakah yang ditugaskan, lepas tu bagaimana sikap, attitude mereka, adakah mereka ni melanggar disiplin. Jadi di situ kita akan beri sistem merit untuk meneruskan atau kita memberi amaran dan melucutkan jawatan mereka. Jadi seandainya terdapat murid-murid yang kita rasakan melanggar disiplin dan keterlaluan, kita berikan surat amaran. Setelah kita beri surat amaran, mungkin 3 kali surat amaran, barulah seandainya mereka tidak berubah, masih dengan kelakuan yang melanggar disiplin, jadi kita berikan surat pelucutan jawatan. Jadi surat pelucutan jawatan ini penting cikgu, sebab kita dah lantik dan dah ibu bapa bersetuju anaknya menjadi pengawas pusat sumber sekolah dan mereka telah beli pakaian baju pengawas pusat sumber sekolah. Jadi bila kita nak lucutkan jawatan, kita kena fikir juga parent yang dah mengeluarkan duit untuk membeli pakaian seragam pengawas pusat sumber sekolah, tiba-tiba kena pecat. Jadi kita perlu adakan surat amaran kepada ibu bapa. Maksudnya kita kepada murid tu, dan makluman itu mesti sampai kepada ibu bapa. Jadi bila dah ada sekurang-kurangnya 3 surat amaran, jadi murid tak berubah, ibu bapa pun sedia maklum yang anaknya telah melanggar peraturan. Jadi mereka dilucutkan jawatan. Okey, seterusnya adalah peraturan bab 5, peraturan pusat sumber sekolah. Di dalam bab ini ada peraturan am, peraturan khusus, peraturan penggunaan alat dan ruang bilik pusat sumber, peraturan pinjaman dan pemulangan bahan atau alat atau buku. Jadi di sini peraturan ini ada peraturan yang cikgu tetapkan, cikgu tentukan, yang bersesuaian dengan pusat sumber sekolah cikgu. Okey, bab ke-6 adalah pengurusan pentadbiran pusat sumber sekolah, di mana di dalam bab ini terdapat pengurusan sistem fail pusat sumber sekolah, rekod penggunaan pinjaman dan pemulangan, rancangan tahunan iaitu plan strategik 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya saya galakkan buat 3 tahun cikgu untuk rancangan tahunan pusat sumber sekolah. Lalu laporan pusat sumber sekolah bulanan dan tahunan, dan apa aktiviti yang dijalankan, rancangan pembangunan pusat sumber sekolah dan dokumentasi. Apa dokumentasi yang dijalankan. Okey, bab yang ke-7 ialah koreksi bahan pusat sumber sekolah. Bagaimana cara cikgu memilih buku dan bahan buku, prosedur pemilihan buku, jenis buku, nisbah, bahasa dan sebagainya. Jadi kita tengok ratio buku. Buku apa yang perlu kita beli. Dan mesti mengikuti ratio 1:15 dan 1:20 bagi sekolah menengah. Dalam proses pemilihan ada kita perlu ikut proses pemilihan, dan kita juga perlu pemeliharaan dan pemeliharaan